Salam guys, korang mesti nak beli Poco M3 sebab spek dia lebih kurang berbaloi dengan dia punya tanda harga yang lebih kurang murah lah kan. So, pada aku korang kena sabar dulu sebab dia ada kekurangan yang korang mungkin boleh adapt ataupun tak. Tanpa melengahkan masa lagi, let's talk about it. Okay guys, macam biasa sebelum kita review aku akan buat dia punya unboxing experience lah. Dan kalau korang tengok pada dia punya box yang tu, dia ada berwarna kuning. Dan kalau tengok pada bahagian depan dia tulis Poco M3 dan dia tulis 6000 mAh lah. So memang highlight feature dan nampak kat situ kan. Dan kotak dia memang agak macam nampak Realme sikit. Dan kalau korang buka dia punya kotak, korang akan dapat satu kotak warna kuning juga, dia tulis Poco. Dan dalamnya ada SIM ejector tools lah. Dan dia ada dia punya manual book dan dia punya warranty card lah, dan yang mana memang aku akan buang dan memang aku takkan pernah baca dia punya manual book. Dan kalau korang tengok kat sini dia ada dia punya casing, macam biasa clear casing dan tak ada apa lagi. Dan dia punya phone kat dalam kotak, yang mana dekat bahagian depan dia bagi dia punya highlight feature lah, yang mana highlight feature tu dia tulis 48MP, 6000 mAh dengan Full HD Plus display dengan Snapdragon 662 lah. Dan pada bahagian belakang dia aku ambil yang warna hitamnya. Dan kalau korang tengok lagi apa yang dia bagi kat dalam kotak, iaitu power adapter dengan dia punya kabel lah. Dia punya power adapter tu dia bagi 20 watt je, dan dia punya kabel dia bagi daripada USB Type A ke USB Type C lah. Dan itu je lah dia bagi dalam kotak. Dan kita buka dia punya casing ni. Dia punya casing ni clear case yang sama je macam biasa, yang mana dia boleh protect korang punya camera bump pada bahagian belakang lah. Dan dia punya phone, kalau korang tengok yang aku ambil ni varian warna hitam, 4GB RAM dengan 128GB storage. Dan jom kita boot up dia punya ni lah, MIUI lah. Dan kalau korang tengok kat sini aku setup dulu untuk tunjuk kat korang macam mana dia punya setup. Kena pilih bahasa atau apa semua dan tekan next. Dan masukkan korang punya Gmail. Dan terus kita masuk ke dia punya interface lah. Okey, lepas korang setting apa semua, korang memang akan nampak berlambak dia punya bloatware, yang mana dia memang dah terinstall dalam phone ni, yang mana korang boleh uninstall lah. Dia function bloatware ni sebenarnya dia untuk mengurangkan kos harga membuat telefon ni, yang mana Xiaomi yang akan berkolaborate dengan semua app yang ada kat dalam phone ni lah. Dan kalau korang tengok pada Poco M3 ni, dia dilancarkan pada tahun lepas, iaitu 2020 pada bulan 11 lah, yang mana dia punya frame tepi tu dengan frame belakang tu dibuat daripada plastik yang seakan-akan leather lah, yang macam kulit wallet apa semua lah. Memang pada aku cantik lah dia punya design tu, dengan camera bump yang nampak besar macam Mi 11 Ultra punya tu, tapi nampak macam bapak-bapak sikit lah kan. Dan dia dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 3 pada bahagian depan dia, dan dia punya berat iaitu sekitar 193 gram lah, yang mana dia dapat meletakkan 2 slot SIM card dengan satu SD card pada bahagian kiri dia. Dan punya teknologi yang hanyalah menggunakan 4G LTE lah, dia tak ada 5G lah, sebab dia menggunakan Snapdragon yang agak lama juga, iaitu Snapdragon 662 dengan Adreno 610 lah. Okey, bila kita cerita pasal dia punya screen tu, korang tak boleh expect apa yang lebih sangat. Dengan tanda harga 500 lebih macam tu, korang akan dapat IPS LCD dengan kadar 400 nit dia punya brightness lah. Untuk dia punya brightness ni memang pada aku agak lower juga, untuk kalau korang tengok phone tu pada bawah cahaya matahari lah, memang tak nampak lah dia punya display tu. Bila kita dah tengok dia punya design apa semua tu, memang nampak cantik dia punya leather kat bahagian belakang tu. Dan dia ada sajikan kita dengan 3 setup kamera, iaitu 48MP dia punya main kamera dia tu, dengan masing-masing dilengkapi dengan 2MP dia punya depth camera, dengan dia punya macro camera lah, yang mana memang orang jarang pakai dan ada setengah orang je pakai lah. Okey, ini adalah rakaman daripada Poco M3. Dia boleh pergi dalam 180p 30fps je lah. Dan kalau korang tengok pada bahagian depan dia dilengkapi dengan drop notch punya kamera, yang mana dia menempatkan 8MP kamera pada bahagian hadapan dia lah, yang
pada aku quite okay lah, just untuk korang boleh buka face unlock apa semua tu. Dan tak lupa juga phone ni dilengkapi dengan stereo speaker pada bahagian atas dengan pada bahagian bawah dia lah. Untuk dia punya bahagian atas dia tu dilengkapi dengan IR blaster. Yes, of course this is Xiaomi dengan dia punya 3.5mm headphone jack yang amat digemari oleh para gamer lah. Okey, pada bahagian bawah dia ni dilengkapi dengan speaker grid dengan dia punya pengecasan type C lah. Okey, bila cerita pasal dia punya pengecasan tu, dia punya pantas pengecasan tu hanyalah 18 watt je. Dan yang agak peliknya pada bahagian power adapter dia bagi 20 watt dan dia punya pengecasan dia hanya 18 watt je dia punya support. Dan dia punya bateri tu memang kira agak besar lah, dengan 6000 mAh. Korang boleh pakai phone ni dalam 10 jam hingga ke 12 jam macam tu lah untuk penggunaan biasa lah. Dan untuk heavy gaming mungkin dia akan makan dalam 7 ke 8 jam macam tu je lah. Okay, untuk dia punya sistem security dia ni, dia dilengkapi dengan fingerprint pada bahagian power button dia ni dengan dia punya face unlock menggunakan kamera hadapan dia lah. Untuk dia punya face unlock dengan dia punya fingerprint tu pada aku a little bit menyusahkan, yang mana dia lambat tau nak korang nak tekan fingerprint tu. Dan better korang pakai pin je lah ataupun swipe apa semua tu kan, lebih senang dengan cepat lah. Ok, kita dah cerita dia punya best apa semua kan. Korang mesti nak tahu kenapa kat awal video aku cerita pasal dia punya keburukan dia. Ok, untuk smartphone Poco M3 ni dia ada masalah yang mana bug pada bahagian kamera dia lah. Yang mana kalau korang buka aplikasi kamera tu dan ambil gambar macam biasa, dia just ok. Dan korang boleh tengok aku punya hasil gambar ni memang nampak cantik, semua ok je lah, just nice. Dan dia ada masalah pada bahagian dia punya portrait mode lah, yang mana kalau korang buka dia punya portrait mode tu, dia akan not responded punya app dan dia akan terkeluar dengan auto sendirinya lah. Dan ramai juga yang bercerita pasal Poco M3 ni yang mana dia ada masalah pada bahagian kamera hadapan dia lah. Yang mana kalau korang buka kamera hadapan dia akan blur je, dia takkan boleh korang buka kamera tu. Dan memang agak annoying pada smartphone pada zaman sekarang ni, yang mana korang semua memang akan guna dia punya bahagian kamera dan takkan boleh guna pada Poco M3 ni. So sampai sini je aku punya full review dan unboxing aku pasal Poco M3 ni. Macam biasa guys, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, comment and share video aku. Kita jumpa di lain video, lain hari, lain masa. Ciao.